Okey, kita teruskan hari ini kuliah kita Suratul Namli. Ya, Suratul Namli ayat yang ke-89. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man, barang siapa, Ja'a, telah membawa ia, bil hasanah, dengan kebaikan. Falahu, maka baginya, khairun, lebih baik, minha, daripadanya. Wahum, walhal mereka, min faza'in, dari kegemparan, yauma izin, pada hari itu, aminun, orang-orang yang aman sentosa. Semak semula. Surah An-Namli yang baru masuk, surah An-Namli ayat 89. Man ja'a bil hasanati falahu khairum minha. Barang siapa telah membawa ia dengan kebaikan. Ja'a ni, dia asal makna datang, tapi kalau biasa dia ditambah dengan perkataan bi, ya, ja'a bi, ada penambahan bi tu, ya, dia dah menjurus kepada makna bawa, ya. Kalau ada penambahan bi depan lah, kalau tak ada biasa ja'a tu datang, ya. Kalau ada penambahan bi saja, dia menjurus kepada makna bawa. Barang siapa telah membawa ia dengan kebaikan, ya, artinya pada hari kiamat besok, mereka yang jumpa Allah dengan membawa kebaikan, iaitu kalimah la ilaha illallah yang dipertahankan daripada mula sampai akhir. Sebab kalimah Allah ini bukan sekadar, la ilaha illallah ni bukan sekadar kalimah ucapan, ya. Orang tahlilkan la ilaha illallah, orang zikirkan la ilaha illallah, tapi ya, malangnya dalam segi perbuatan mereka tidak mengimani kalimah la ilaha illallah. Apa tidaknya? Ya, kalau dah benar-benar yakin tidak ada Tuhan melainkan Allah, kenapa minta kat makam-makam? Minta kat kubur-kubur? Percayakan keramat, percayakan tangkal, percayakan azimat, ya. Minta pula bukan minta pada Allah, seru wali-wali, ya. Jadi macam mana, ya, dalam segi ucapan tak sama dengan perbuatan. Sebab itu, ya, jangan hanya dibesarkan la ilaha illallah sekadar tahlilan saja, jangan dibesarkan sekadar, ya, zikir saja, tapi perlu dipraktikkan dalam kehidupan. Ya, sebab kalimah la ilaha illallah ni kalimah akidah, ya. Nabi Musa sendiri dulu pernah minta pada Allah, ya Allah, berikanlah aku satu kalimah yang tidak pernah engkau berikan kepada orang sebelumku, kata Nabi Musa kepada Allah. Lalu Allah turunkan kalimah la ilaha illallah kepada Musa, ya. Apa jawab Musa? Ya Allah, kalimah ini, ya, bukankah dah biasa hamba-Mu menyebutkan? Kata Allah Ta'ala, ya, atau firman Allah Ta'ala, wahai Musa, seandainya
engkau timbang kalimah ini dengan bumi dan isinya, nescaya kalimah la ilaha illallah ini lagi berat daripada itu. Tengok macam mana beratnya kita nak memikul kalimah la ilaha illallah ni, bukan sekadar lafaz. Ya, kita punya perbuatan harian boleh menjurus kepada hal-hal syirik. Sebab itu jangan sangka kalimah ni ringan. Kalau ditimbang dengan bumi dan isinya, ya, kalimah ini masih berat lagi daripada itu. Jagalah sikit. Jagalah baik-baik. Bukan hanya sekadar tahlil sepanjang-panjangan, zikir sepanjang-panjangan, tapi tidak menghayati kehendak kalimah itu. Ya, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dipraktikan dalam segi, ya, amalan. Bukan hanya lafaz di mulut saja, amalannya lain. Amalannya tidak mengakui la ilaha illallah. Ucapan saja la ilaha illallah. Kerana apa? Nak dapat pahala bila sebut la ilaha illallah. Tapi tak diamalkan dalam segi perbuatan. Ini yang salah. Jadi siapa yang dapat mempertahankan membawa kalimah ini daripada awal sampai akhir, ya, dengan, ya, amalan yang dia praktikan itu, kata Allah Ta'ala, falau khairun, maka baginya lebih baik minha, ya, daripadanya. Mana lebih, ya, lebih, ya, daripada itu, ya. Sedangkan, ya, satu kebaikan itu dibalas dengan 10. Bayangkanlah, kan lebih baik. Wahum min fazain yauma idzin aminun, walhal mereka daripada kegemparan pada hari itu orang-orang yang aman sentosa. Hari kegemparan itu ialah hari kiamat, ya, hari yang menggusarkan manusia bila berdepan dengan yaumul hisab, iaitu hari perhitungan. Ya, orang gempar, ya, dalam keadaan berdebar-debar, ya, menggerunkan, takut. Tapi orang yang bertauhid mempertahankan kalimah suci ini dengan ucapan dan perbuatan, ya, mereka dalam keadaan aman. Aman ini bukan main-main. Allah tanamkan perasaan keamanan kepada diri kita sehingga kita tidak menggeletar, tidak berdebar-debar, ya. Terasa kenapa kita begitu selesa di hadapan, ya, mahkamah Allah Ta'ala. Kenapa kita begitu selesa? Itulah keamanan yang Allah janjikan. Ya, Allah berikan satu perasaan begitu aman, tenang, ya, tidak gusar. Sebab apa? Sebab kalimah tu, kalimah la ilaha illallah yang diucapkan, ya, yang diucapkan dan dipraktikkan pada perbuatan. Itu maknanya, ya. Sebab itu pertahankanlah kalimah itu dengan sebenar-benarnya. Baik, sambung ayat yang ke-90, ya, surah An-Naml ayat 90. Waman, dan barang siapa Ja'a telah membawa ia bisayah dengan kejahatan, fakubbat, maka telah ditangkupkan ia. Wujuhuhum, akan wajah-wajah mereka, finnar, dalam neraka. Hal tidak. Tidak tu sebab ada ilah, ya. Tu mana hal tu tidak. Biasa hal tu kan mana adakah. Di sini hal mana tidak. Tidak tu zauna, kamu dibalas. Illa, melainkan,
Ma apa yang. Kuntum adalah kamu. Ta'malun kamu kerjakan. Baik, saya masuk mula. Wa man jaa bisayyi'ah, dan barang siapa telah membawa ia dengan kejahatan. Tafsiran kejahatan di sini, kalau ayat yang atas ayat atas tadi kebaikan itu ialah kalimah tauhid. Ya, yang mereka ucapkan dan mereka praktikan dalam perbuatannya. Maka ya, kalimah yang kedua ini dikatakan sayyi'ah lawan hasanah. Sayyi'ah di sini, kejahatan di sini letak dalam braket syirik. Ya. Artinya kalimah syirik yang mereka pertahankan di dunia, ya, mereka telah sekutukan Allah itu syirik. Di dunia dulu mereka sekutukan Allah. Itulah yang besok mereka bawa di depan Allah Ta'ala. Apa yang jadi kepada mereka? Fakubat wujuhuhum finnar. Maka telah ditangkupkan ia akan wajah-wajah mereka pada neraka atau di neraka. Akibatnya, ya, mereka akan ditangkupkan mukanya ke dalam api. Itulah azabnya mereka yang di dunia dulu mempertahankan kalimah yang buruk, yaitu kalimah syirik. Ya. Hal tuzzauna illa ma kuntum ta'malun. Tidak kamu dibalas, melainkan apa yang adalah kamu kerjakan. Apa yang kamu kerjakan di dunia, yaitu syirik. Itulah balasan buat kamu. Ya. Apa yang kamu kerjakan ialah kedustaan, mendustakan para rasul, mendurhakai rasul, ya, dan menganiaya pengikut-pengikut rasul. Nah, itulah yang akan Allah balas buat kamu disebabkan itu. Nah, ini ya, ayat ini yang menerangkan tentang ya, makna hasanah itu adalah kalimah tauhid. Sayyi'ah itu adalah ya, kalimah syirik yang dipertahankan. Ya. Baik, ayat 91. Innama, sesungguhnya tidak lain. Umirtu, telah diperintahkan aku. An, supaya. A'buda, aku sembah. Robba, Tuhan. Hazihi, ini. Al-baldati, negeri. Alladzi, yang. Harramaha, telah mengharamkan ia akannya. Telah mengharamkan ia akannya. Walahu, dan kepunyaannya. Kullu syai'in, tiap-tiap sesuatu. Wa umirtu, dan telah diperintahkan aku. An, supaya. Akuna, aku jadi. Min, daripada. Al-muslimin, orang-orang muslim. Bracket, orang-orang yang berserah diri. Orang-orang yang berserah diri. Baik, saya masuk mula. Innama, sesungguhnya tidak lain.
Umirtu telah diperintahkan aku an a'buda supaya aku sembah Rabba hazil baldah, Tuhan ini negeri, allazi harramaha, yang telah mengharamkan ia akannya. Okay. Maknanya Nabi suruh mengikrarkan dirinya bahawa aku telah diperintahkan supaya aku menyembah Tuhan yang empunya negeri ini, iaitu Mekah, yang mana Allah telah mengharamkannya. Tidak boleh menumpahkan darah padanya, tidak boleh berburu. Di situ ada syariat-syariat yang tidak dibolehkan kita melakukan sesuatu sebagaimana kita melakukan pada tanah halal. Jadi di tanah haram ini ada perkara-perkara yang kita tidak boleh lakukan. Contohnya seperti kita menumpahkan darah, kita berburu, ataupun mencabut pohon-pohon, itu dilarang. Jadi aku diperintahkan untuk menyembah Tuhan yang punya negeri ini, iaitu Mekah, yang Allah haramkan dia. Walahu kullu syai'in, dan kepunyaannya tiap-tiap sesuatu. Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan telah diperintahkan aku supaya aku jadi daripada orang-orang muslim. Itulah perintah Allah Ta'ala, supaya aku jadi orang muslim, orang yang berserah diri, orang yang mengesakannya, yaitu mengesakan Allah. Terkadang di antara pahaman-pahaman orang-orang kita ni yang tak tahulah berlebih-lebihan, sehingga sehingga sampai menganggap bahawa buat apa kita nak sembah Kaabah tu. Kaabah tu kan batu. Apa bezanya orang menyembah berhala tu? Kita salahkan orang menyembah berhala, tapi kita sendiri sembah batu. Buat apa? Jadi orang macam ni, mereka tidak solat. Bila mereka solat, atau mendirikan solat, dia teringat berhala. Dia nampak berhala. Macam mana kita takbir tu, takbir Allahu Akbar, tangan angkat tu, teringat orang yang menyembah berhala juga mengangkat tangannya, sambil menunjukkan sembah. Jadi dia tak solat. Golongan ini golongan yang tidak solat. Bila solat, maka dia teringat kepada orang-orang yang sama menyembah berhala. Jadi dia punya pahaman buat apa kita menyembah Kaabah ni. Kaabah ni kan batu. Buat apa nak sembah batu? Adakah kita nak terikut dengan pahaman-pahaman ini? Dan pahaman ini kalau nak tahu adalah mereka juga baca Quran. Kononnya mereka ni golongan Quran. Dan mereka pula anti hadis. Mereka tidak solat. Solat mereka hanya zikir. Sampai waktu dia zikir saja. Jadi tidak solat. Bila solat alasan dia macam tu. Buat apa kita nak angkat tangan? Macam mana orang yang menyembah berhala tu angkat tangan? Buat apa kita nak sembah Kaabah? Sama saja kita menyembah batu macam bangsa lain. Dia tak dirikan solat. Ini pahaman mereka. Jadi jangan ikut. Ini di antara agama-agama yang menyesatkan, golongan-golongan yang menyesatkan. Kita punya faham, Kaabah itu bukan Tuhan. Kaabah itu hanya satu arah kiblat. Jadi kita menyembah Allah. Kalau kita menyembah Kaabah, kat rumah kita ni mesti nak ada Kaabah kecil. Macam orang musyrikin, dia ada berhala besar di kuil. Di rumah mereka ada berhala kecil yang perlu disembah. Begitu juga dengan orang-orang Islam. Kalau kepercayaannya kita ni menyembah
ya Kaabah, ya kat rumah kita pun mesti ada Kaabah kecil. Ya. Jadi kita jangan berfaham demikian. Kaabah itu hanya sebagai kiblat untuk orang Muslim. Kita hanya menghadap ke sana. Kemana kita pergi, kita menghadap ke satu arah, iaitu menghadap ke kiblat. Alangkah cantiknya bila kita lihat susunan satu dunia, orang Islam semua menghadap satu arah. Sedangkan orang-orang yang bukan Islam, mereka mempunyai jurusan kiblat yang berbeza-beza. Ya, tak tentu arahnya. Sedangkan orang Islam kalau dipandang daripada atas, semua menghadap ke satu arah. Kan cantik. Ya. Sebab itu kita jangan kita melampau-lampau ya, dalam mengagungkan ya, Kaabah tadi. Melampau bagaimana? Ya, seperti orang-orang musyrikin. Kita peluk Kaabah, kita cium Kaabah, kita menangis di batu Kaabah. Ya. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang melampau, yang sama nanti pahaman orang yang macam ni. Tengok. Ya. Menangis-nangis, mengetuk-ngetukkan badan kat batu. Ya, mengetuk-ngetukkan kepala kat batu. Ya. Kenapa nak disembahkan diri kita ke batu? Itu orang yang tak faham bahawa Kaabah itu kiblat. Jadi seolah-olah Kaabah itu Tuhan. Ini yang bahaya ni. Sebab itu dia sanggup ya, melekap dekat Kaabah tu tak lepas-lepas. Seolah dia memegang Tuhan. Ini salah pahaman macam ni. Kita jangan sampai terjurus ke situ. Pegangan kita macam mana dalam Quran, pegangan kita macam mana dalam hadis. Kaabah itu tetap kiblat. Bukan Kaabah itu rumah Tuhan atau Kaabah itu Tuhan. Ya. Kaabah itu makhluk. Ada masa banjir, ya, Kaabah itu hancur, hilang, ya, kemudian dibina lagi, ya. Bangunan tu bina lagi, ya, sampailah sekarang terjaga, binaannya lebih kukuh daripada binaan dulu. Dulu Kaabah hancur, ya, kena banjir besar, hancur, ya, sebab ya, kekuatan tidak ada kekuatan pada simen itu. Sekarang ni ya, dah lebih baik. Walaupun banjir macam mana pun taklah runtuh. Ya. Jadi kita pegang macam tu. Ini silapnya manusia. Ya, bila menganggap kita menyembah Kaabah, inilah jadinya. Ya. Akhirnya dia tak solat. Akhirnya dia tak sembahyang. Bahasanya. Ya. Biarkan. Kita berpandukan kepada Rasul. Rasul sampai bengkak-bengkak kaki berdiri kerana solat. Yang kita pula ya, senang-senang berzikir, dah dikatakan solat. Ya. Apa ayat Quran yang hujungnya ya, hujung solat tu li zikri. Saya lupa ayat tu. Hujungnya li zikri. Dia gunakan dalil itu. Maknanya ya, untuk mengingati. Hujung ayat tu. Ya. Jadi siapa kalau ingat ayat tu, ayatnya awal ada solat, ya. Hujungnya li zikri. Jadi solat itu untuk mengingati. Jadi dia punya pegang zikri itu ingat Tuhan dah. Solat tu hanya untuk ingat Tuhan saja. Dah masuk waktu zuhur, ingat Tuhan. Masuk asar, ingat Tuhan. Dia punya faham macam tu. Kita nak ikut ke? Ya. Berhati-hatilah. Ya, ramai golongan ni kat negara kita. Ya, bila kita temui mereka berhujah-hujah dengan Quran hebat, ya, mereka tak solat rupanya. Ya. Pahamannya macam tu. Baik. Kita sambung lagi ayat yang seterusnya, iaitu ayat 92. Wa'an dan bahawa atslu, aku bacakan Al-Qur'ana akan Al-Qur'an. Faman, maka barang siapa ihtada, telah terpimpin ia
Fa innama, maka sesungguhnya tidak lain. Yah tadi ia terpimpin. Ia terpimpin li nafsihi bagi dirinya. Waman dan barang siapa. Dolla telah sesat ia. Fakul, maka katakanlah oleh engkau. Innama, sesungguhnya tidak lain. Ana, aku. Min, daripada. Al-munzirin, orang-orang yang memberi peringatan. Baik, tengok semula ya. Wa an atslul Qur'an, dan bahawa aku bacakan akan Al-Quran. Maksudnya, ya, Nabi SAW, dia membacakan Al-Quran, menyampaikan Al-Quran ini untuk tujuan mereka beriman. Faman ihtada, maka barang siapa telah terpimpin ia, ya, dengan Al-Quran itu, dia terpimpin, nampak jalan Allah ini. Ya. Jawapannya, yahtadi linafsi. Fa innama yahtadi linafsi, maka sesungguhnya tidak lain, ia terpimpin bagi dirinya. Ya, barang siapa yang mendapat hidayah, maka hidayah itu untuk dirinya sendiri. Ya, barang siapa yang terpimpin, maka sungguh tidak lain, pimpinan itu untuk dirinya juga. Ya. Tapi sebaliknya, waman dollah, dan barang siapa telah sesat ia, Quran dah sampai kepadanya, tapi dia sesat dengan Al-Quran. Dia baca Al-Quran, tapi amalannya menyesatkan. Ya, kalau sesat begini, fakul, maka katakanlah oleh engkau ya Muhammad, innama ana minal munzirin, sesungguhnya tidak lain aku daripada orang-orang yang memberi peringatan. Nabi hanya memberi peringatan saja. Kalau kamu sesat juga, ya, itu bukan urusan Rasulullah SAW. Itu adalah urusan kamu sendiri. Rasul uswatun hasanah, contoh yang baik, contoh yang boleh dijadikan tauladan. Rasul solat, ya, bangun, rukuk, sujud dan sebagainya. Yang kamu ni niat saja, ya. Kamu hanya berzikir saja atau ingat saja dah cukup. Ya, oh, hebat kamu daripada Rasul. Ya. Jadi ingat, Rasul hanya memberi peringatan. Kamu sesat, bukan urusan Rasul. Ya. Baik, ayat 93. Wakul, dan katakanlah oleh engkau. Alhamdu, segala puji. Lillahi, bagi Allah. Sayurikum, bakal ia perlihatkan kepada kamu. Bakal ia perlihatkan kepada kamu. Bakal tu sin, ya, sin tu makna bakal sebagai penambahan kepada fi'il, ya, pada fi'il mudhari, untuk menjadikan fi'il mudhari itu mustaqbal, lebih bermakna jauh lagi akan datang. Ya. Kalau tak ada sin tu, yurikum, ia perlihatkan akan kamu, mungkin sekarang. Tapi bakal ia perlihatkan akan kamu, dia menjadikan fi'il tu bermaksud lebih lama. Ya. Ayatihi, akan ayat-ayatnya. Fata'rifuna, maka bakal kamu
mengetahui akannya. Maka bakal kamu mengetahui, tadi bakal maka kamu mengetahui akannya. Atau akan boleh. Maka akan kamu mengetahui akannya. Maka akan kamu mengetahui akannya. Wa ma rabbuka, dan tiada Tuhan engkau bighafilin, yang lalai, amma, dari apa yang ta'malun, kamu kerjakan. Baik, saya masuk mula. Wakul, dan katakanlah oleh engkau, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sayurikum ayatihi, bakal ia perlihatkan akan kamu ayat-ayatnya. Mana ayat-ayatnya boleh dikatakan sebagai tanda-tandanya. Ya. Nanti Allah akan nanti kamu akan melihat tanda-tandanya. Kamu nak kamu nakkan Allah nak tunjukkan tanda-tandanya bahawa Allah akan mengazab kamu. Nanti Allah akan nampakkan dia. Fata'rifuna, maka kamu akan mengetahui akannya. Akhirnya Allah perlihatkan juga kepada orang-orang musyrikin Mekah ini, yaitu Yaumul Badri, yaitu peperangan pada hari Badar atau peperangan Badar, yang mana malaikat memukul wajah-wajah mereka dan belakang-belakang mereka, supaya segera mereka ke neraka. Ketika perang Badar, hilang dia punya kekuasaan, hilang negeri yang mereka pertahankan. Kesombongan dah tak ada lagi masa itu, hilang kesombongannya. Maka itulah yang kamu nak sangat. Sekarang Allah perlihatkan, yaitu kamu pun mengetahui dia. Itulah peperangan Badar atau Yaumul Badri. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun, dan tiada Tuhan kau yang lalai dari apa yang kamu kerjakan. Ingatkan Allah, dia tidak mengetahui apa yang dikerjakan dan dirancangkan jahat oleh mereka. Allah mengetahui, Allah tahu. Baik. Selepas ni nak tanya dulu, ada tak kerja rumah yang suruh buat hari itu, ada tak? Boleh buka mic tak dengar. Ada tak kerja rumah? Apa dia? Apa dia punya ayat dia? Okey, zalama. Lagi? Tak clear. Jadi perkataan madinya apa? Madi. Tiga huruf. Tak clear. Siapa yang clear? Dengarkan. 1 zalama, 2 Yelah, tak nak dia punya tiga hurufnya. Nun, ta, qaf. Nun, ta, qaf. 3. Tiga hurufnya. Sakana. Sin, kaf, nun sakana. Okey,
Tiga kan? Okey, zolama dulu. Kita pecahkan zolama mengikut dalam kamus. Zolama ada dah dicatatkan tiga. Madi, mudhari', masdar. Apa dia? Zolama, zolama yazlimu, zulman. Zulman. Zolama yazlimu zulman. Amar, izlim. Nahi la tazlim. Ya, la tazlim. Isim fa'il. Zalimun. Isim maf'ul. Mazlumun. Makan. Mazlamun. Zaman. Mazlamun. Alat. Mizlamun. Tafdil. Azlamu. Jangan ma azlamu. Azlama nanti jadi fi'il madi. Azlamu. Azlama nanti jadi fi'il madi 4 huruf nanti. Azlamu mubalaghah. Salah. Zallamun. Zallamun. Itu mubalaghah. Sampai mana? Mubalaghah juga? Okey, tambah satu lagi. Yang ke-13. Madi majhul. Madi majhul. Madi majhul penambahan makna di ya. Ya kalau zolama jadi zulima. Zod lam mim zulima. Jadi madi majhul bari doma dengan kasrah. Doma kasrah. Zulima. Telah dizalimi ia maknanya. Ya, telah dizalimi ia. Yang ke-14 tulis mudhari' majhul. Mudhari' majhul. Contohnya kalau ma'ruf tadi yazlimu, ya, majhul dia, mudhari' majhulnya yuzlamu. Depan atas. Yuzla. Yuzlamu. Yuzla lah. Maknanya ia dizalimi. Baik ya. Ingat kaedah dia. Kalau madi depan bawah. Kalau madi majhul ya. Depan bawah. Mudhari' majhul barisnya depan atas. Kalau madi majhul depan dengan bawah. Baris ya, barisnya depan bawah. Macam zulima, kan depan bawah zulima. Kalau mudhari' majhul depan atas. Yuzla. Yang akhir tu samalah, bagi depan. Yuzlamu. Yuzla. Okey, sekarang makna zalim. Cuba terjemahkan zalim sampai 14 ikut kaedah. Kalau madi telah zalim ia. Kalau mudhari' ia zalim. Masdar kezaliman. Amar zalimlah oleh engkau. Nahi jangan engkau zalim. Isim fa'il yang zalim. Isim maf'ul yang dizalimi makan. Tempat zalim. Zaman. Masa zalim. Alat.
Alat zalim, tabdil, lebih zalim, mubalaghah, tersangat zalim atau terlampau zalim pun boleh. Madi majhul, telah dizalimi ia. Mudhari' majhul, ia dizalimi. Itu kaedah ikut saraf ya. Okey, yang kedua, cuba terangkan nombor 2, natoko. Ya. Mudhari'nya yantiku. Ini dah ada dalam kamus. Yantiku pun ada dalam kamus. Masdarnya apa? Nutkon. Ini pun dah ada dalam kamus ya. Itu gunanya kamus tu, nutkon. Okey, sekarang kita selesaikan sehingga sampai kepada 14. Natako yantiku nutkon. Kalau Amar? Ingat ya, buat nota ya yang tak faham lagi. Amar nahi ikut mudhari. Tulis. Amar nahi ikut mudhari. Kalau mudhari itu baris bawah, maka amar pun baris bawah, nahi pun baris bawah. Macam tu. Kalau fi'il mudhari'nya baris atas, amar nahi pun ikut atas. Ya. Baris yang tengah tu. Jadi sekarang ni yantiku kan baris bawah. Kalau amar apa? Intik. Bunyi bawah juga. Intik. Nahi. La tantik. Isim fa'il. Natikun isim maf'ul. Mantukun. Makan. Mantokun zaman. Mantokun alat. Mintokun tabdil. Antoku. Antoku. Mubalaghah. Nattokun. Ada sabdu. Nattokun. Madi majhul. Nutiko. Nutiko. Mudhari' majhul. Yuntoku. Yuntoku. Yunto. Bukan ti, yunto. Yuntoku. Sama dengan mudhari' yang nombor 2 tu. Depan dengan fathah. Okey. Baik, nombor 3. Sakana. Mudhari'nya apa? Yaskunu. Masdarnya? Sakanan. Okey, sekarang dah ada 3. Madi mudhari' masdar. Fi'il amar pula. Uskun. Ikut mudhari' ya. Ikut mudhari'. Amar, nahi ikut mudhari'. Uskun. Nahi. La taskun. Ya, isim fa'il. Sakinun, isim maf'ul. Maskunun, makan. Maskanun, zaman. Maskanun, alat. Miskanun, tabdil. Askanu, mubalaghah. Sakanun, madi majhul.
Sukina, mudhari' majhul. Yuskanu. Apa makna sakana? Telah beristirahat ia. Tapi kita maknakan tinggal pun boleh. Telah tinggal ia. Okey, kita terjemah mana tinggal. Telah tinggal ia, yaskunu. Ia tinggal. Sakanan. Ketinggalan. Daripada mana tinggal jadi ketinggalan. Ya? Ha? Peninggalan. Ya? Tempat peninggalan. Tulis je lah. Okey, film. Cik Su, dia tak nak. Dia tak nak. Dia tak nak. Okey, fi'il amar pula. Apa makna? Tinggal. Tinggallah oleh engkau. Nahi. Jangan kau tinggal makan. Isim fa'il. Yang tinggal isim maf'ul. Yang ditinggalkan makan. Tempat tinggal, zaman, masa tinggal, alat tinggal, tabdil, lebih tinggal, mubalaghah, terlampau tinggal, tersangat tinggal. Madi majhul, ada di. Nah, telah ditinggalkan ia. Mudhari' majhul, ia ditinggalkan. Ya. Baik, dalam 14 ni ada 6 rangkap yang perlu diketahui ya, 6 rangkap ni supaya memudahkan kita ingat. Dalam 14 ni kita buat 6 rangkap. Rangkap pertama ya, letak tanda situ. Madi mudhari' masdar tu satu rangkap. Madi mudhari' masdar. Okey, satu. Kemudian ya, amar nahi. Satu. Isim fa'il, isim maf'ul. Satu. Ya, makan zaman alat. Makan zaman alat. Tafdil mubalaghah. Madi majhul, mudhari' majhul. Okey, ada 6 rangkap. Ulang semula. Rangkap 1, 2, 3, 4. Tak payah sebut. Tak payah sebut isim. Sebut tu ringkas saja. Makan zaman alat. Makan zaman alat. Ringkas macam tu ya. Tak payah sebut isim ya. Makan zaman alat. Ya, yang kelima. Tabdil mubalaghah. Keenam. Madi majhul, mudhari' majhul. Jadi ada 6 rangkap. Yang mula-mula tak payah sebut madi ma'ruf, mudhari' ma'ruf, tak payah ringkaskan. Madi mudhari'. Mana kita tahu dia ma'ruf. Ya, yang akhir tu sebab majhul kita kena sebut majhul supaya nak membezakan dengan nombor 1, nombor 2. Ya. Itu 6 rangkap ya. Untuk akan datang pula ya. Cuba tengok ayat tadi, ayat Quran. Ayat 93. Ayat 93 ya. Ayat 93, ayat berbunyi fata'rifunaha. Jadi gariskan ya,
Ta'rifunaha tu, ta'rifuna tu. Ya, kita ambil 3 hurufnya, perkataan ta'rifuna tu. Ayat susunannya fata'rifunaha. Jadi mudhari'nya ta'rifuna. Jadi untuk jadikan 3 hurufnya, ambil ain rofa. Ini nombor 1 ya, untuk buat latihan. Nombor 1, tengok dalam kamus ain rofa dengan makna ya kenal atau mengetahui. Ya. Perkataan ta'aruf, kita sebut ta'aruf. Itu maknanya kenal, berkenalan. Jadi ain rofa ya. Okey, saya letak saja ain rofa. Okey, yang ayat yang ke-93 juga perkataan alhamdu. Alhamdu. Kulil hamdu. Alhamdu. Jadi alhamdu ni ia 3 hurufnya iaitu ha mim dal. Cari makna dalam kamus dengan makna ya puji. Ya. Ha mim dal, ya, puji. Ya. Kemudian, ya, satu lagi ya perkataan ya yang disebut dalam ayat berapa tadi, ada satu perkataan tu ya. Kita tak mau yang berganda ataupun yang mu'tal ya. Kita nakkan yang dulu yang mana yang tak ada mu'tal atau disebut sebagai sahih ya. Yang sahih dulu. Ya, biar biasa dengan yang sahih. Biar kalau dah biasa dengan sahih, kita akan mudah mencari yang mu'tal nanti ya. Okey, perkataan yang senang-senang lah ya. Iaitu perkataan ayat yang ke-91 awal-awal, innama umirtu an a'buda. A'buda tu ya. Ambil a'buda, jadi kita ambil perkataan dia ain badal. A'buda tu mana aku sembah. Kita ambil 3 hurufnya ain badal, maknanya perkataan sembah. Ya. Ain badal. Adakah dia barisnya baris atas abadah atau barisnya abidah? Ya, atau barisnya abudah? Itu kena cari dalam kamus, ya. Okey, ya, itu saja untuk latihan. Tiap-tiap satu tu pecahkan sehingga 14. Jadi letak makna yang ya, yang sesuai dengan kebiasaan, iaitu perkataan nombor 1 a'budah, kita letak makna asas iaitu sembah. Ya. Kemudian yang kedua tadi ialah alhamdu dengan makna puji. Kita ambil makna asas puji. Yang ketiga bawah tu ya, perkataan ta'rifu tu ain rafa tu kita letak asas makna kenal. Ya, letak makna kenal sajalah ya. Dengan makna asasnya ialah kenal. Itu saja untuk hari ini. Ya, mudah-mudahan dapat kita manfaatkan bersama. Ya.